Masa tu baru saja si Omar ni dia cuba untuk melelapkan mata dia, sekali dia dapat tangkap satu bunyi daripada bilik sebelah. Iaitu bunyi seakan-akan orang sedang alihkan perabot, macam orang tengah tarik kerusi ataupun tengah tarik meja macam tu. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Alang-alang tu juga Pika nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan buat semua viewers yang beragama Islam Pika Storyteller. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini yang mana kejadian ini berlaku di sebuah hotel yang sangat seram di sekitar Bangi. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, kisah ini sebenarnya berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Omar, bukan nama sebenar, dan kejadian ini berlaku sekitar tahun 1990-an. Kata Omar, masa tahun 1993, dia ni baru sahaja tamat pengajian dekat sebuah universiti tempatan dan sejurus selepas dia tamat pengajian, dia terus mendapat kerja untuk jadi seorang pegawai bank dekat sekitar Kuala Lumpur. So, kata Omar, kebiasaannya untuk pegawai-pegawai bank baru, mereka ni akan selalu dihantar untuk pergi kursus dekat mana-mana lah. Dan pada tahun 1995 pula, ada satu kursus ni yang semua pegawai-pegawai bank baru kena hadir. Dan kursus tu pula terletak dekat satu hotel di sekitar Bangi. Kata Omar, tempat kursus dekat Bangi yang dia pergi pada masa tu sebenarnya agak popular di kalangan senior-senior dia. Yang mana mereka katakan yang tempat dia orang pergi kursus pada masa tu merupakan satu tempat yang sangat seram. Sebab banyak sangat pegawai yang pergi berkursus dekat situ yang terkena gangguan. Antara cerita yang paling popular mengikut senior-senior si Omar ni adalah dekat sana bilik yang paling atas menghadap sebuah kolam ni merupakan bilik yang paling keras. Dan memang bilik tu dikunci disebabkan oleh dekat dalam bilik tu ada sesuatu yang sedang menghuni. Jadi sebolehnya janganlah dapat bilik yang tingkat paling atas ni sebab takut terkena bilik yang dekat-dekat dengan bilik yang berhantu tu kan. So masa tu Omar ni macam tak kisah sangat lah sebab dia macam sekadar dengar cerita macam tu je. So pada hari dia pergi daftar kursus tu, dia sampai awal. Lepas tu dia pun dah siap daftar apa semua, sekali dia dapat satu bilik ni yang mana bilik dia dapat tu adalah bilik dekat tingkat yang paling atas. Dekat dalam satu bilik tu akan ada dua orang. Maksudnya Omar dengan lagi seorang kawan dia kan. Pada mulanya Omar ni masih lagi okey lah sebab yelah dia kan dapat satu bilik dengan kawan dia. So biasanya kalau berdua ni tak adalah rasa macam seram sangat kan. Lepas tu sekali pada waktu sekitar maghrib macam tu, dia terjumpa dengan kawan yang sepatutnya jadi roommate dia masa kursus tu. Lepas tu kan kawan si Omar ni bagi tahulah dekat Omar, Omar, aku tak jadi tidur dekat sini tau. Sebabnya aku ada saudara yang duduk dekat sekitar Bangi ni. Jadi aku duduk rumah saudara aku je lah. Memang kawan dia tu tak nak duduk dekat situ. So Omar ni dia rasa macam geram jugalah dekat kawan dia tu kan. Macam last minute lah bagi tahu dia yang dia tak tidur dekat situ. So nak tak nak malam tu Omar ni terpaksalah menetap seorang-seorang dekat hotel dalam bilik tu. So selepas mandi dengan makan malam semua, Omar ni pun masuk bilik dan dia pun cubalah untuk melelapkan mata. Masa tu jam menunjukkan lebih kurang pukul 12.30 malam. Disebabkan oleh Omar ni sendirian dekat dalam bilik tu, so memang dia tak tutup lampu lah sebab kata dia senang. Kan dia seorang-seorang tidur dekat dalam bilik tu kan. Kalau buka lampu, kalau jadi apa-apa senang lah kan. Jadi that's why lah Omar ni dia tidur dengan keadaan lampu dia buka. Masa tu baru saja si Omar ni dia cuba untuk melelapkan mata dia, sekali dia dapat tangkap satu bunyi daripada bilik sebelah. Iaitu bunyi seakan-akan orang sedang alihkan perabot, macam orang tengah tarik kerusi ataupun tengah tarik meja macam tu. Mula-mula bunyi tu perlahan je tau. Tapi bila diamati betul-betul lama kelamaan bunyi tu makin jelas. Memang betul. Ada orang dekat bilik sebelah yang sedang alihkan perabot. Masa ni jantung Omar ni mula berdebar tau. Mula rasa tak sedap. Lepas tu bulu roma dia semua dah mula meremang. Sebab dia ingatlah
Dekat bilik sebelah dia tu merupakan bilik paling hujung, tingkat atas dan menghadap kolam. Adakah itu bilik yang dikatakan oleh senior-senior dia sebelum ni? Kan tadi Pika ada bagi tahu kan, senior dia kata bilik yang dikunci daripada digunakan oleh siapa-siapa pun terletak di tingkat paling atas, lepas tu menghadap kolam. Omar ni dia tak tahulah nombor bilik yang mana satu. Cumanya dia jadi macam tak sedap hatilah sebab dia yakin yang sebenarnya dekat sebelah bilik dia tu tak ada orang pun. Memang tak ada siapa-siapa dekat situ. Jadi siapa yang tengah duk tarik kerusi meja semua tu. Jadi untuk menghilangkan rasa takut ni, Omar ni pun teruslah beristighfar berulang-ulang kali. Sampailah akhirnya jantung dia mula rasa macam tenang balik. Selain daripada istighfar, si Omar ni ada jugalah dia selawat. Lepas tu dia baca surah Al-Fatihah dengan surah 3 kul. Dan pada masa tu dia kata dia ni baring dengan keadaan dia selimutkan badan dia sampai ke paras leher ni. Lepas tu bila dah habis baca surah 3 kul, si Omar ni adalah baca ayat kursi sebanyak 7 kali. Sebenarnya ada sebab kenapa Omar ni dia baca ayat kursi sebanyak 7 kali. Sebab kata dia ayat kursi tu jadi macam satu penutup. Especially ayat kursi yang ke-7 tu untuk jadi pendinding di antara dia dan juga makhluk dekat luar, dekat bilik sebelah ke dekat mana-mana kan, supaya ada makhluk yang ada dekat dalam bilik tu keluar daripada bilik dan mana-mana makhluk yang ada dekat luar bilik tak boleh masuk dekat dalam bilik. Dan masa ni Omar kata bila dia baca ayat kursi tu 1 sampai 6 okey lagi. Lepas tu dia cuba stop kejap. Dia berhenti selama beberapa minit, lepas tu dia bayangkan keadaan bilik dia tu dengan harapan semoga bilik dia tu dilindungilah daripada makhluk luar semua tu sebelum dia sambung dengan ayat kursi yang ke-7. Dan pada masa ni lah dia dapat dengar bunyi macam seakan-akan benda dekat luar tu mengamuk dengan cara seperti ada orang hempas cermin besar daripada tingkat atas sampai ke bawah. Dia punya bunyi tu kuat sangat macam pang macam tu kan. Dia macam mengamuk lah sebab Omar ni baca ayat kursi semua tu. Cumanya satu benda tentang Omar ni adalah dia sangat tekad tau. Sebab masa tu dia kata okey, dia tekad dia takkan bangun daripada tempat tidur dia tu. Sebab lepas dia baca je ayat kursi 7 tu kan, dia terus macam cuba untuk tidur. Dia tak nak pergi tengok pun. Walaupun benda tu mungkinlah sedang mengusik dia dengan cara buat bunyi bising apa semua tu, dengan dengar bunyi cermin apa semua tu kan. Tapi dia tak bangun, dia tak berganjak pun daripada tempat tidur dia tu. Dia duduk baring je macam tu, cuba je untuk melelapkan mata. Lepas tu bila dah habis baca ayat kursi yang ke-7 tu, barulah bunyi tu hilang. Cumanya masa ni Omar ni dia kata dia rasa macam terganggu lah kan sebab benda tu semua. Jadi dia tak boleh melelapkan mata langsung sampailah waktu subuh. Jadi bila dah waktu subuh semua ni, perasaan tu dah jadi macam lain sikit lah, jadi berani sikit lah. Jadi masa ni Omar ni pun memberanikan diri untuk bangun. Lepas tu dia tengok, pergilah tengok kan, ada ke cermin yang jatuh ke, ada ke skru longgar ke apa kan. Tapi tak ada pun. Rupa-rupanya semalam tu memang bukan cermin jatuh, tapi makhluk tu yang buat bunyi macam ada cermin jatuh. Korang faham kan macam mana? So lepas daripada tu Omar kata memang malam yang pertama je dia duduk dekat situ. Malam yang kedua sampailah habis kursus, dia pergi menetap dekat rumah kawan dia yang terletak dekat kawasan dekat-dekat dengan Bangi tu. Sebab katanya dah serik dia nak pergi duduk tidur dekat bilik tu. Lepas tu kan bila diorang ni macam bersembang sesama sendiri kan tentang kejadian yang berlaku dekat tempat kursus tu, Omar ni ada cakap lah sebenarnya pada masa tu bukan setakat Omar je tau yang mengalami pengalaman seram ni. Sebab ada lagi seorang kawan dia yang bernama Azman pun mengalami pengalaman yang lebih kurang sama, iaitu diganggu oleh makhluk tu. Cuma kisah Azman ni lain sikit. Kata Omar, Azman ni dia macam agak busy sepanjang kursus tu. Mungkinlah dia ni macam somebody jugalah kot kan. Jadi that's why dia agak busy, ataupun mungkin dia kena handle sesuatu lah, AJK ke macam tu. So bila dah selesai apa semua, Azman ni dia pulang semula ke bilik dia dalam lebih kurang pukul 3 pagi baru settle. So dah penat, biasalah kan, dah daripada pagi sampai ke tengah malam macam tu baru settle semua. Mestilah penat sangat-sangat kan si Azman tu. Dia cubalah untuk melelapkan mata dia. Tetapi bila baru je dia nak terlelap, sekali dia dapat dengar bunyi telefon daripada bilik hotel dia tu. Kring, kring, macam tu. Lepas tu, Azman ni dalam keadaan yang agak geram lah kan. Sebab siapa pula yang call dia pukul 3 pagi tu. Dia ingatkan macam kawan-kawan dia yang satu sekali dengan kursus semua tu.
Lepas tu dia angkatlah phone tu dalam keadaan macam agak marah lah. Dia kata, siapa ni call tengah-tengah malam ni ganggu semua kan. Lepas tu senyap. Sekali benda dekat sebelah tu jawab. Orang di sebalik telefon lagi satu tu pun jawab. Hantu. Dia jawab macam tu. Lepas tu Azman ni macam, kau jangan main-main. Dah jangan ganggu aku. Kan? Lepas tu dia pun letak phone tu. Lepas tu dia pun cuba untuk tidur lagi sekali. Dan tiba-tiba dapat bunyi lagi sekali bunyi. Dan makin lama, mula-mula dia cuba untuk mengendahkan bunyi kring non-stop tu kan. Tapi lama kelamaan bunyi telefon tu macam bingit sangat dekat telinga si Azman ni. Sampai kan dia jadi macam, ya Allah nak marahnya lah rasanya kalau ada orang nak prank dia waktu-waktu tengah malam macam tu kan. Jadi dia pun tak nak bangun. Sebab benda tu keep on berbunyi kan. Dia pun bangun, dia angkat. Kali ni dia cubalah untuk cakap lembut sikit sebab yelah mungkin dia fikir kalau cakap lembut sikit mungkinlah kawan dia ke yang cuba buat prank tu tak nak ganggulah si Azman ni kan. So dia katalah, siapa ni, cakap lah kan, siapa ni, janganlah ganggu orang nak tidur. Sekali dekat sebelah sana pun jawab, hantu je tu. So Azman pun jadi geram lah kan. Lepas tu dia pun letak balik phone tu. So sejurus selepas si Azman ni dia pergi hempas telefon tu dengan sangat kuat sebab dia nak marah kan, ada orang nak usik dia macam tu. Dia pun cubalah untuk pergi melelapkan mata. Dan masa ni lah tiba-tiba dia teringat sesuatu iaitu sebenarnya telefon dekat dalam bilik Azman ni tak berfungsi pun, tak ada wire pun. Jadi kalau tak ada wire, macam mana bunyi telefon tu kuat macam tu? Lepas tu bila angkat, dengar yang sebelah tu cakap, hantu. So masa ni si Azman ni pun yakin lah yang sebenarnya yang mengusik tu bukan orang yang nak buat prank, tapi hantu yang nak buat prank dekat si Azman. Tapi Alhamdulillah lah dia cuba untuk lelapkan mata. Akhirnya dia memang terlelap macam tu je. Cuma lepas daripada tu memang diorang semua ni serik lah. That's why tempat tu memang jadi satu kawasan yang di kalangan geng-geng diorang memang tahu tempat tu sebenarnya sangat-sangat keras. Kalau boleh diorang, kalau dapat khusus dekat kawasan sana, sebolehnya mereka ni cuba untuk elak untuk pergi ke hotel tersebut. So anyway, apa pandangan korang tentang kisah seram yang Pika kongsikan kali ni? Apa pun seperti biasalah Pika nak tahu dengan cara korang boleh komen di bawah. So seperti biasalah itu sahaja video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So see you soon. Bye.